Yang keenam, seorang muslim harus mempertahankan kebenarannya, yakni kebenaran Allah. Dan hendaklah jangan meragukan sedikit pun atas kebenaran tersebut, yakni kebenaran ketuhanan Allah. Hendaklah diyakini, jangan diragukan, dan perlu dipertahankan. Dengan arti kita perlu mempelajari dalil-dalil yang menghilangkan keraguan kita dalam keyakinan kita terhadap Allah. Perlu kita jaga keyakinan, jangan sampai ada keraguan-keraguan. Sebab itu dalam bab akidah, dalam bab tauhid, yang menjadi kewajipan kita sangat mudah. Sangat mudah. Dalam bab mengenal Allah, dalam bab contoh yang mudah kita ambil bab yang mudah sikit ataupun bab yang ringkas. Salah satu di antara keyakinan kita adalah tentang mengenal Allah. Dalam bab mengenal Allah ini, untuk memenuhi tuntutan mengenal Allah ini sangat mudah. Yang jadi payah tu pengajian kita. Sebab tu orang kita ngaji setahun dah habis lagi ni. Gua ni dah kenal Tuhan. Bukan dah kenal Tuhan, dah habis ngaji kita. Perlu beza antara mengenal Allah dengan memahami kitab. Dua benda yang berbeza. Orang kita ni keliru. Dia baca kitab ni, dah tak guru sekali mengajar sebaring, dua baring, huraian panjang. Bab wujud saja berminggu-minggu nak berapi. Tak masuk lagi bab sifat-sifat yang lain. Nak berapi sekesuti kitab tu bertahun kadang-kadang. Apakah berarti yang kita belum selesai? Ini orang kita keliru. Antara kewajipan yang perlu kita faham tentang Tuhan yang kita yakini dengan pengajian tentang hal ketuhanan. Yang rumitnya itu mengaji kita. Yang kita perlukan tidak seperti itu. Yang perlu bagi kita ni tahu. Pertama sekali, sebagai contoh, antara yang wajib kita tahu tentang Allah adalah sifat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala itu ada, wujud namanya. Maka dalil mudahnya qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu Maha Esa. Jadi Tuhan itu Maha Esa, berarti Tuhan itu ada lah, dan Dia itu Maha Esa. Cukup untuk dalil Al-Quran. Kemudian dalil akal yang mudah, adanya alam ini. Setiap benda itu mesti ada tukang buat. Maka alam ini sudah ada, pasti ada tukang buat dia. Maka pembuatnya itu Allah. Sudah cukup, lengkap untuk kita memahami tentang kewujudan Allah. Tak dapat seminit pun. Tapi orang payahnya itu ngaji kita. Wujud artinya ada. Begitu, begini. Istilah ada tu maknanya gini, huraian ini, panu. Kalau dah berbulan-bulan nak berapi bab wujud. Itu pengajian. Kita beza ni. Jadi orang kita ni keliru. Tak habis lagi apa tu ain, tak habis lagi apa tu ain. Padahal tak habis itu pengajian kita. Bab yang dia perlukan untuk meyakini Tuhan sudah cukup. Cuma saya nak kait ni, bila Syekh Abdul Karim pesan kepada kita, jangan kita ragukan sedikit pun tentang ketuhanan Allah. Dengan erti sekiranya baik ulama-ulama menulis kitab tentang bab tauhid ini, panjang kitab dengan dalil yang bermacam-macam. Baik, kita ini dari segi pemakaiannya tidaklah perlu mengkhatamkan kitab itu untuk mengesahkan i'tiqad kita. Tapi sekiranya seseorang itu dilanda dengan persoalan yang banyak, mari pertanyaan-pertanyaan, mari bentuk-bentuk keraguan-keraguan, dia kena belajar kitab. Dia kena mengaji kitab-kitab tadi itu sekadar yang dapat menghapuskan syok dan keraguan fikiran dia. Maka pada waktu tak perlu dia ngaji. Tapi sekiranya tidak demikian, dia yakin tentang kewujudan Allah dengan dalil yang mudah tadi itu memadai untuk melepaskan tuntutan fardu ain dalam bab meyakini tentang wujudnya Allah. Memadai. Demikianlah sifat-sifat Tuhan yang lain, tentang kudratnya, tentang iradatnya. Sangat mudah. Dan inilah yang dijelaskan oleh imam-imam seperti Al-Ghazali di dalam kitab-kitab mereka.
Adapun pengajian-pengajian yang melibatkan kaedah-kaedah ilmu dalam bab keesaan Allah, ada istilah kamu tasil, kamu fasir. Kadang-kadang bingung orang itu. Benda kamu tasil, kamu fasir pun tak tahu. Istilah saja penidam. Dalam tulisan Jawi dengan bahasa tu, bacaan pun titik pun kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Itu rumit dari segi pengajian. Jadi saya sebut ini kerana ada sebahagian kita kadang dikeliru sikit, sehingga dia faham, mengaji kita kawin ni baru selah dua ni, kuana kita betul kedok ni, dia mari keraguan sikit. Kalau kita faham, akidah yang kita perlukan tidak seperti itu. Yang itu tu ditulis oleh ulama adalah bahasan ilmu. Orang yang nak menjadi alim, dia mengaji. Tapi orang awam untuk menjadi pegangan dia, tidak menjadi kewajipan dia untuk menghabiskan mengkhatamkan kitab itu. Tidak menjadi keperluan baginya. Tapi kalau dia nak jadi alim atau dia nak mengajar orang lain pula, dia kena mengaji kitab. Atau dia dilanda keraguan, ada pemikiran pertanyaan-pertanyaan, ini kalau gini guna, dia kena mengaji. Jadi keperluan pengajian itu adalah untuk orang yang dilanda syak dan keraguan, orang yang dilanda syubhah. Dalam istilah ulama-ulama itu ada syubhah-syubhah tertentu yang menjadi dia terfikir, kalau gini guna, mari syubhah-syubhah tu dia kena mengaji. Ataupun tadilah dia seorang yang nak mengaji secara mendalam, dia nak jadi mahir dalam bab tu, dan dia nak ajar orang pula lepas tu, dia kena mengaji. Tapi untuk orang awam, tuntutannya tidak seperti itu. Perlu kita faham dalam bab akidah. Untuk memahami tentang hal ketahanan itu adalah mudah dan jelas perkara. Yang rumit itu pengajian. Jadi bila Syekh Abdul Qadir menasihatkan kita supaya jangan ragukan sedikit pun kebenaran tentang Tuhan. Macam mana kita nak jaga supaya jangan ragu? Kalau kita ada kemahuan, ada kebolehan, ada waktu yang baik, pergilah belajar ilmu akidah yang memberikan kekuatan kepada fikiran, kefahaman dan keyakinan kita. Supaya apa? Supaya tidak dilanda keraguan-keraguan. Jadi ulama-ulama kita ni menulis kitab Usuluddin yang detail tu, yang bahas ilmu yang agak dalam, yang agak panjang sikit tu, sebenarnya untuk penuntut ilmu, orang yang nak mahir dalam bab tu, kemudian dia nak ajar orang pula, ataupun orang yang untuk tujuan penyelesaian masalah kepada orang yang dilanda syubhah, atau orang yang tugasnya sebagai tugas fardu kifayah menjawab kemuskilan-kemuskilan yang dikemukakan oleh orang-orang yang bukan Islam dan sebagainya. Dia kena mengaji kita. Jadi pengajian detail kitab itu untuk orang seperti ini. Tapi kalau orang awam seperti kita ni, untuk dia pakai tidak seperti itu. Tapi kalau dia daripada dia duduk saja wakaf baik mengaji, lebih baik. Itu lebih mengukuhkan ilmunya. Tapi untuk memenuhi keperluan dia itu tidak seperti itu. Perlu kita faham.